trauma kalau dia join bersatu, akan timbul lagi satu kumpulan yang lain. Now, bayangkan tuan-tuan, saya pernah kata dahulu, ni masa zaman PKP, kita tak boleh ada 2-3 ekor singa di dalam satu kandang yang sama. Kita tak boleh ada 2-3 ekor singa dalam satu kandang yang sama. Kalau tuan-tuan rajin cari YouTube channel saya, ada satu YouTube punya video, ada gambar, apa dia panggil, YouTube punya thumbnail, dia ada gambar di mana singa tengah bergaduh, 2 ekor singa tengah bergaduh. Saya kata, di dalam bersatu, di dalam masa tu bukan Perikatan Nasional, dalam bersatu, terlalu banyak sangat singa, saya kata. Dan mereka akan bergaduh sesama sendiri, mereka akan bercakaran sesama sendiri, dan mereka tidak akan lama di dalam parti tersebut. And I was right. Saya benar dan saya betul. Sekarang ini, saya bagi, ni tahun 15 hari bulan 3 2023 ni, saya bagi satu lagi prediction kepada tuan-tuan. Saya kata masa tu, saya kata 2020, saya kata mereka akan berpecah. Azmin atau Zuraida akan keluar, dia akan buat parti sendiri, dia akan berpecah, dia akan, benda-benda macam tu akan berlaku. And I was right. Cuma saya tak betul daripada segi parti mana dia masuk tu tak. Tapi mereka berpecah. Point is mereka berpecah. Now, today 15 hari bulan 3, saya bagi tahu satu perkara lagi. Bersatu akan berkubur. Sama ada dia akan diharamkan ataupun dia akan die of a natural death. Dia akan mati dengan kematian yang semula jadi. Kerana apa? Kerana percakaran di dalam camp dia sendiri. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila mana Wan Saiful Wan Jan kena, bila mana Muhyiddin Yassin kena, bila mana konco-konco dan juga anak bini, bukan anak bini lah, anak menantu dia akan kena. Bila mana pimpinan tertinggi dia akan kena, ada yang kata Azmin sekarang ni mengintai Is. Saya nak beritahu, kalau Azmin take over parti anda, insya-Allah, bukan insya-Allah, 90% parti itu tak akan bertahan lama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu, the only reason kenapa PKR kuat bukan sebab Azmin. The only reason kenapa PKR kuat pada masa itu sebab Kak Wan Azizah. Azmin kebetulan dia dapat ambil alih Menteri Besar Selangor menyebabkan dia ada dana. Lain daripada itu, dia tak ada kekuatan. Bukti kata-kata saya, bila dia lompat daripada PKR tak lumpuh pun. Zuraidah lompat, Azmin lompat, dua tokoh besar. Tak lumpuh pun tuan-tuan. Saya ada pengalaman Kongres 2019. Masa tu saya buat live yang gaduh tu. Sampai lagu saya, kalau tuan-tuan pergi kat YouTube cari lagu saya, Lawan Kartel 2.0, itu lagu saya. Cari Lawan Kartel 2.0, itu lagu saya, Slumber Sonic. Ada satu gambar tu, gambar di tengah ada budak hayun. Gambar tu memang gambar betul-betul budak bergaduh pada Kongres 2019. Pergi tengok. Dalam gambar itu, tuan-tuan, pada kejadian itu, geng-geng Azmin dengan Zuraidah dah nak walk out daripada Kongres di dalam Dewan. Sebab dia nak malukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya bila wartawan pen, bila surat khabar pen, bila berita video pen, tengok Dewan kosong. Kami tahu plan tersebut pada pukul 2 petang. Masuk sesi 2 petang. So kami dengan geng-geng kami, geng-geng Rafizi masa tu, kita buat plan, kita orang tunggu kat luar. Bila dia orang keluar, kami masuk. Kami bertembung dengan geng-geng kartel daripada Sarawak. Bertembung macam tu. Siapa yang hadir pada 2019 Kongres di Melaka, MITC Melaka, boleh verify apa yang saya cakap. Dan bila mereka keluar, kami masuk, Dewan tak kosong, tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya pejuang kami ni, fighter ni, kami sentiasa ada. Ada jawatan, tak ada jawatan, ada pangkat, tak ada pangkat, kita fighter, kita akan sentiasa ada. Kan? Saya tak ada jawatan. I don't have any position, saya tak dilantik, saya tak ada dalam JECOM pun. Dia mesej saya, Iswardi, beritahu JECOM kena buat macam ni. Saya tak ada dalam JECOM. Saya bukan di dalam JECOM. Saya nak cerita. Saya bukan di dalam JECOM, Jabatan Komunikasi di bawah Prof. Agus. Bukan, saya tidak ada dalam JECOM. Minta maaf, saya kata. Saya tak minta maaf. I'm not sorry. Oh, maksudnya kau disisihkan. No, saya, even kalau dia offer pun, saya tak nak. Saya kata, bukan saya nak kata apa. Tak, teruskanlah JECOM, teruskan. Janganlah rasa kecil hati alai Suhardi sombong. Tak, teruskan. Cuma saya takkan melalui jalan itu. Tak apa, tapi teruskanlah. Itu bukan cara saya. Saya ada cara saya sendiri. Tak apalah. Nak paksa saya buat apa? Saya pun tak boleh paksa JECOM. Teruskanlah. Tak ada masalah. Tapi masing-masing ada cara masing-masing. Teruskan.
Kita ada TikTokers Harapan. Saya tak ada dalam TikTokers Harapan. Teruskan, saya kata. Tadi ada geng TikTokers Harapan call saya. Dia kata nak buat live nanti bersama. Saya kata okey, insyaAllah. Saya support. Abah Aspirasi kata, Iswardi lepas ni masuk live saya. Okey, insyaAllah. Yani kata dengan Joker, dengan geng-geng, Iswardi, kita ada malam ni apa orang kata, Caprice dengan Ustaz Mujahid. Teruskan. Tak, dia macam ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Teruskan. That's my point. Tetapi maksudnya dalam Pakatan Harapan, dalam Parti Keadilan, saya tak boleh cakap dengan Amanah pun ada. Bukan saya tak ada, tapi sebab saya ahli Parti Keadilan. Dalam PKR ni tuan-tuan, kami bergerak je. Kami bergerak atas kesedaran kami sendiri. 18 hari bulan ni, hari Sabtu ini, Kongres Keadilan di Stadium Melawati. InsyaAllah saya hadir. Sampai kita jumpa kat sana. Kita bergerak atas dasar dan kapasiti kita sendiri. Terima kasih 10,000 orang sekarang ini di YouTube dan juga Facebook. 1,500 di TikTok. Kita bergerak atas dasar kebolehan dan maksudnya kemampuan kita sendiri dan kehendak kita sendiri. Dan inilah yang menakutkan geng-geng dia orang ni tuan-tuan. Sebab mereka bergerak dengan kadar ini. Dengan kadar ini, saya nak bagi tahu ni. Dia orang tak mengaku kami tak ada terima bayaran. 2021 berapa? 7 juta. 7 juta dibelanjakan untuk iklan saja. Hanya untuk iklan kepada Parti Bersatu. 7 juta. Kan? 7 juta. Kan? 7 juta. Saya nak ajak. Dia kata jom naik. Okey, saya ajak dia naik. Pagar Riman, jom naik. Okey, kejap lagi kita bawa dia naik. Nak bawa apa? Apa mesej kita nak bawa tuan-tuan? Kerajaan ni ada, kerajaan ni tak ada. Kita jadi kerajaan, kita jadi pembangkang. Ya akhir. Kenapa? Sebab kita bukannya berjuang ni untuk Anwar Ibrahim. Kita bukan berjuang untuk Parti Keadilan. Kebetulan Parti Keadilan adalah platform untuk kita berjuang. Kita berjuang untuk apa? Prinsip kebenaran. Itu je. Prinsip kebenaran itu. Itu sahaja. So, bila mana prinsip kebenaran itu, kalau manusia yang menjalaninya, tiba-tiba lari. Cikgu Bat lari, Azmin Ali lari, Zuraidah Kamarudin lari. Kita tak ikut mereka sebab kita berpegang pada paksi kebenaran tersebut. Di situ kita tak akan lari daripada kebenaran. Okay, terima kasih. Dan sebab itulah sebab tu saya kata, saya nak bagi tahu bahawa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Mereka tidak akan dapat bertahan lama. Sebagaimana kalau budak-budak muda tak kenal, tapi budak-budak muda nak bagi tahu, budak muda macam mana tuan-tuan? Budak-budak muda yang tak kenal semangat 46. Budak-budak muda yang tak kenal semangat 46. Yang tak kenal semangat 46, tahu tak semangat 46 tu kat mana sekarang? Itulah yang akan terjadi kepada Bersatu. Orang tak kenal dia. Dan semangat 46 ni dulu bukan calang-calang tuan-tuan. Korang mungkin tak ingat, terutama orang Sarawak, Permas. Korang pernah dengar parti nama Permas? Tak pernah kan? Ni budak-budak batch saya tahulah. Orang batch saya ni tahu. Again, parti yang mati selepas itu. Kita nak bawa cerita, GTA nak menyertai Perikatan Nasional. LGBT, lebay. LGBT apa tadi? Lebay gelabah bersama Tun. Kan? Gerakan Tanah Air bersedia untuk menyertai Perikatan Nasional untuk membentuk gabungan Melayu terbesar di negeri ini. GTA terdiri daripada Putra, Berjasa dan Iman. Utusan Malaysia yang memetik sumber GTA berkata Putra juga akan menjalani pertukaran nama kepada GTA pada Perhimpunan Agung Tahunan parti itu bulan depan dan melantik Dr. Mahathir sebagai Presiden. Pada hari ini, Presiden Abdul Awang mengadakan pertemuan tertutup bersama Mahathir selepas Menteri Besar Muhammad Sanusi telah berjumpa bekas Perdana Menteri itu. Perbincangan mereka ke arah perpaduan antara GTA dan PN sebagai satu permulaan kebangkitan Melayu berkuasa pada pilihan raya umum yang akan datang. Dia kalau cerita Mahathir ni, dia tak cerita habis. Dia selalu tak habis lah. Dia akan sentiasa terperangkap
apa orang kata, dengan sejarah lama dia. Cerita Melayu. Dia macam, bagi saya Tun Mahathir ni tuan-tuan, dia terperangkap dalam satu kapsul masa tau. Dia terperangkap dalam satu kapsul masa. Saya sekarang ni dah tak menggeruni beliau. Saya mengasihani beliau. Saya kasihan kepada Tun. Sebab apa saya kata, dalam keadaan sekarang ini, kita melihat Tun ni sepatutnya dia dah fikir macam mana cara nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan saya kata tak ada, mungkin ada lah usaha beliau. Tetapi dah lah. Usia dia dah masuk 98, 2 tahun lagi nak 100 tuan-tuan. Tahun ni 98 dah. Ya, betul. 2 tahun lagi 100. Kalau combine umur saya ni, saya kata saya lahir, bayangkan saya lahir umur dia dah 60. Saya lahir umur dia dah 60 tuan-tuan. Masa 50 lebih lah. Saya lahir umur dia 50 lebih. Sekarang ni saya nak masuk 50 dah. Dia hidup lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Karamah Ustaz Fazil Noor kan, mungkin lah kan. Dan juga doa beliau lah kan. Ini semua rezeki jodoh Allah SWT, betul kan? Usia ni rahsia Allah SWT, betul. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang kesan akibat GTA ni boleh bawa kepada bersatu? Tuan-tuan, saya nak cerita satu perkara. Kalau GTA masuk PN, menyertai PN, dipersetujui. Lepas itu pejuang nak masuk juga ni. Saya tak nampak lagi kata putus pejuang ni berjaya atau tidak. Katalah GTA masuk. Tuan-tuan, perasan tak Mahathir tadi dia nak jadi presiden? Tun Mahathir, dia takkan get anything less than presiden. Masa zaman Perikatan Harapan dahulu ditubuhkan, dia tahu tak dia minta jawatan apa? Tahu tak dia minta jawatan apa tuan-tuan? Dia nak minta jawatan presiden. Tapi akhirnya bila Datuk Seri Anwar lantik presiden, dia jadi atas lagi. Masa tu, bukan Perikatan Harapan, Bersatu, dia nak jawatan presiden, tetapi Muhyiddin Yassin dah jadi presiden. Sebab dia masuk lewat. Kan? Siapa yang tak tahu Tun Mahathir masuk lewat. So disebabkan jawatan presiden tu dah ada diisi, dia jadi apa? Dia jadi penasihat atas daripada presiden. Orang yang dah biasa sangat kepada jawatan yang tertinggi ini, tiba-tiba nak jadi balaci, nak jadi walaon, walargon, dia tak boleh tuan-tuan. Dia mesti berada di kedudukan paling atas. Isu dia, kalau masuk GTA dalam Perikatan Nasional, di dalam Perikatan Nasional tu dia nak jadi apa? Takkan memegang jawatan naib. Takkan nak memegang jawatan timbalan. Paling kurang presiden. Dan tak mustahil lepas ni wujud pula satu jawatan, penasihat presiden. Ingat tak dulu, siapa yang ikut saya lama, ingatlah. Di dalam Bersatu di mana Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin bergaduh. Sebab apa bergaduh? Pada masa itu presiden ada satu ketetapan. Tiba-tiba Tun Mahathir buat satu ketetapan yang lain. Dia buat satu ketetapan yang lain. Ui, sedih tuan-tuan. Sedihnya pada apa? Yalah. Kenapa pula sedih? Ya. Because kesedihan kepada geng-geng tersebut. Geng-geng Bersatu yang berusaha sekian lama, tiba-tiba orang lain boleh overrule mereka. Di dalam Bersatu, kita tak cerita PN. Di dalam Bersatu, kita tak cerita PAS dulu, kita betul Bersatu. Di dalam Bersatu itu sendiri, dia ada geng yang keluar daripada PKR. Okay, ini yang asal. Ada geng yang keluar daripada UMNO. Itu Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir dan sebagainya. Dan ada geng yang menyertai Bersatu selepas itu. Ingat ada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang daripada PKR dan sewaktu dengannya. Satu kumpulan daripada UMNO. Satu kumpulan yang menyertai lepas itu bila dah menang. Bila dah menang, dia bukan orang UMNO, dia bukan orang PKR sebelum ni, tapi dia masuk Bersatu. Antaranya Mazli Malik lah. Tapi Mazli lepas tu keluar. Dan juga ada ahli-ahli dia lain. Now, kemudian Bersatu ni pula pecah dua. Geng Azmin pecah dua. Satu kumpulan yang pro Azmin, satu kumpulan pro Zuraidah. Geng Zuraidah keluar menyertai pula parti Larry Seng, Parti Bangsa Malaysia. Menyertai Larry Seng, kena pecat keluar pula. Sekarang ini ada cita-cita nak masuk Bersatu balik, nak masuk Perikatan Nasional balik. Okay, itu satu kumpulan. Geng Bersatu masih ni, geng Azmin masih. Kemudian geng UMNO pula pecah dua juga. Satu kumpulan yang bersama dengan Tun Mahathir pun keluar daripada Bersatu, kemudian menubuhkan Pejuang.
Pejuang pun pecah dua, anak Tun Mahathir dan Tun Mahathir bila menyertai GTA. Kemudian geng Muhyiddin Yassin stay. Alright. Kemudian kumpulan yang yang masuk bersatu bukan daripada UMNO, bukan daripada PKR. Ni yang kemudian bila dah menang jadi kerajaan mereka masuk. Yang ini pun pecah dua. Ada yang stay, ada yang keluar. Ada yang keluar menyertai Pakatan Harapan dan sebagainya. Kalau kita tengok sejarah bersatu ni sendiri, ini saya nak bawa satu lagi kenyataan. Sekarang ini Noh pula sedang menerima beberapa lamaran pula, tuan-tuan. Noh Omar dengan Anwar Musa mengatakan mereka mempertimbangkan beberapa lamaran. Noh sedang pertimbang lamaran beberapa parti. Bekas Ketua UMNO Selangor Noh Omar yang dipecat Januari lalu mengakui masih mempertimbangkan lamaran beberapa parti. Tunggu, sekarang belum ada pertandingan hebat-hebat. Saya ni player dan bukan penonton. Bila sampai PRN, ia ibarat Piala Malaysia. Masa itu saya tiada pilihan dan kena pilih mana-mana parti untuk bermain, katanya menurut harian Metro. Now, masuk tim Noh Omar, masuk tim Anwar Musa, dia nak pergi ke mana? Dia ada dua pilihan je. Dia ada dua pilihan untuk dia nak survive. Sama ada bersatu ataupun PAS. Tapi GTA ada, PBM ada. Kalau dia join yang tu, ahlan wa sahlan lah, sadaqallahul azim lah. Senang cerita. Kan? The end lah, tamat. Habis keraya politik dia. Dia hanya ada dua pilihan, tuan-tuan. Sama ada dia join bersatu atau dia join PAS. Okey, tolak tepi PAS sekali lagi. Bersatu kalau dia join, kan saya cerita tiga kumpulan tadi. Dia masuk bersatu, pecah lagi. Dan mereka ingat bila dia masuk ni, tuan-tuan, dia bukan masuk. Macam Noh ni, ini saya kena akui, Noh Omar, dia ada kekuatan. Noh Omar, dia ada kekuatan. Macam Syahidan Kasim. Saya tak menafikan perkara tersebut. Noh Omar, dia ada kekuatan. So, kita nak lihat sejauh mana kekuatan. Syahidan Kasim, dia sekarang ni, saya rasa dia join bersatu kan? Ke dia join PAS, saya tengok lah. Tapi dia join Perikatan Nasional. Saya rasa dia join bersatu. Ke dia join PAS? Dia join PAS. Okey, tak apa.